قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, cubalah baca sebaris syair, yakni nak membuktikan bahawasanya dunia ni bukanlah tujuan dan matlamat di dalam kehidupan kita, tetapi hanya sebagai tempat lalu ataupun tempat mencari bekal, kerana di sana ada matlamat kita yang hakiki, iaitu balik ke kampung asal kita, syurga, tempat dari mana kita datang. Cuba baca sebaris syair Melayu. Syair ni maksudnya perkataan-perkataan yang digubah mempunyai rangkap-rangkap atau bait yang tertentu. Di kalam ni ada dua, kalam syair dan kalam nasar. Kalam nasar tu kalam biasa lah. Kalam syair dia biasanya mempunyai rangkap-rangkap, dapat dikenali. Belakang dia kadang-kadang sama. Kalau mim belakang mim juga. Kalau alif tu syair. Syair Melayu, orang yang membacakan syair dipanggil syair. Orang yang membacakan syair. Syair benar tak ke dalam agama? Dibenarkan apabila maksudnya dan perkataannya adalah baik. Rumah besar kampung luas ada ia, itu akhir tinggal juga akan dia. Syair ni orang petani ni, syair orang petani, tapi popular dah tempat kita tanam jawi. Orang tua dulu lah, dipandang lah syair-syair, baca nazam, baca marhabah. Orang model ni belum betul lah, tak ada syair lah. Rumah besar kampung luas ada ia, iaitu kita boleh rumah besar kampung luas, itu akhir tinggal juga akan dia. Akhirnya tinggal belaka. Maknanya kalau rumah besar kita tinggal dah, kalau rumah kecil tinggal kau. Lebih ada tinggal. Kampung hebatlah kampung. Bukan saja duduk dalam kampung, jadi ketua kampung tinggal juga. Bila tu akhir? Akhir mana? Akhir umur. Dah bila mati? Mana ketahu? Siapa masa mati? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai ajal kehidupan seseorang, maka tiada boleh dilambat atau cepat walau satu saat yang sedikit. Ajal ni bukan mati. Ajal lain, ajal tempoh. Habis ajal datang mau, dia automatik, tak manual. Ajal ni kulit pisang, mau isi pisang. Bila kayak kulit, isi selalu. Dia tak ada tunggu dulu kan, kayak gitu baik isi. Tak ada, kayak kulit pisang, tu baik isi selalu. Habis ajal, mari mati. Nah, ajalun tempoh. Tempoh mana? Tempoh hidup, tu aja. Dah mati, habis tempoh. Dah buat apa mati? Malaikat Israel cabut nyawa. Dah siapa yang mau mati? Malaikat Allah, bukan malaikat. Dah tugas malaikat. Tugas malaikat mencabut roh. Bila cabut roh, Allah mematikan. Kerana yang boleh memati menghidup satu je, Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak boleh. Tugas dia bukan mematikan. Tugas dia cabut nyawa, cabut roh. Bila cabut nyawa, Allah mematikan. Macam api lah, bukan api, tugas dia menghanguskan. Kita Allah ketah di api, kita tukar Allah yang menghanguskan. Kalau Tuhan tak mengangus, tak cakap nak Allah, tak angus. Dia gitu. Itu ajar. Dah bila mati, malaikat yang jaga bahagian jabatan mati tahu lah kita. Dah buat baik ke dia, mana kita boleh buat baik ke malaikat?
tak layak. La ya'sunallah fima amarahum. Mereka tidak derhaka kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Termasuk malakul maut. Oh, kalau kita boleh upah, boleh rasuah malakul maut, sedaplah kaya. Nak, duit 30,000. Nak, Israel. Nak, 30 pun ni. Menganjak boleh 20 tahun lagi. Aku nak disco dulu. Kata orang kaya. Dah orang miskin tak piti. Mati dia dah, tak ada kira. Bukan manusia, malaikat. Siapa masa harta banyak, rumah besar-besar, kampung hebat-hebat, tinggal juga akhir. Dah salah rumah besar, dah salah nak kabur tinggal kat ni. Bukan kabur salah, tinggal. Bila kita faham, kita akan tinggal belaka. Tak apa nak ambil rumah besar, kereta besar pun nak uti. Bila dah uti, rumah kecil pun tak jadi apa. Dah uti, nak uti ni turun para rasul. Sebagai mubasyira wa nazira, sebagai yang membawa berita gembira dan sebagai membawa amarah. Falfalfah tu, rumah hebat-hebat tu, takut tengok rumah tak. Mana tuang? Tuang dah lah. Dah tuang faham ni, besar rumah ni. Tuang duduk rumah kecil pula. Nampak? Duduk ramai-ramai. Masa hidup atas dunia, dia boleh pilih nak duduk kat mana-mana. Tak mau duduk dengan orang miskin. Duduk golongan kaya je. Mati, ada. Duduk biar tu. Bawa pokok, biar baga. Kubur. Tu lah rumah besar. Kalau rumah besar, berkat lain. Rumah besar, panggil orang naik tak rumah, makan minum, jamu orang miskin, buat kuliah tazkirah di rumah. Tu tak apa tu. Ada dalam tiang tu beberapa buah rumah. Rumah besar lah, rumah hebat. Tarah banglo lah, tarah ratus ribu. Penuh orang kuliah. Panggil orang kampung, pergi makan apa semua. Berkat tu. Tapi tak ramai. Pak ramainya bertarah. Tak berkat. Hebat. Nak naik rumah baru kan? Rumah baru kalau naik takkan berabuk lama. Takkan nak ambil gobok-gobok ikan masin hok lama kaya repang nak naik rumah baru. Jadi kipas pakai ada rambu kat tali. Bawah kipas tu ada lampu pula pak utin musim ni. Molek pada rumah perang. Dah salah. Tapi bila rumah baru naik barang baru lah. Siap rumah baru mesti naik berabuk baru. Usung lah. Pagi usung robok baru. Orang miskin liur tengok macam robok baru. Tengah hari awak naik TV baru 59 inci 28,000. Plasma, hemoglobin. Lusa awak naik benda pula. Apa benda ni, sofa nak buh punggung 2 tir 43,000, made in Italy. Harga jangan tanya. Lepas tu awak naik peti sejuk 4 pintu, boleh main tun nusuk duduk dalam tu. Memang seronok rumah baru. Usung awak mau awak naik. Lepas bank lori, lepas lori bank, lepas bank lori, mari kita barang. Usung sok mau naik sok mau. Minggu depan usung buat turun tuan rumah. Tak? Barang dia sakit jantung. Ada. Lah kali tuan rumah buat usung buat turun tu. Betul tak? Turun. Turun tuan rumah ada apa-apa dah. Menolong dalam skandal. Cakap dalam skandal. Ingat duk saja. Cakap boh. Khabar dah itu tak? Banyak cakap dalam skandal. Sebab tu kita kena buat jalan derah-derah. Takut ngosek. Nabi SAW kata, "Idza wudi'at al-janazatu 'ala aqabikum." Apabila diletakkan akan keranda di atas tengkuk-tengkuk kamu, fa in kanat salihatan, kalau mayat itu mayat orang soleh, qala, Nabi kata dia akan bercakap. Mayat cakap. Dia kata gua ni, qaddimuni, cepatkan perjalanan kamu, cepat jalan. Mayat cakap. Jangan dengar orang, muslim ngekak. Mana dengar? Dan ni dengar dah ni.
hadis khabar. Asal kita tak dengar baca. Nabi cerita, kita yakin. Nah, Rasulullah khabar. Kafalah khabar. Rasulullah. Dia kata, qaddimuni. Bunyi berudu rapaklah kanda tu. Terah, kek jalan, terah. Aku beci dah tengok dunia ni. Penuh dengan penipuan. Nah, molek-molek rakyat duduk atas darat. Lembah dalam lautan biru. Nah, katanya dah luka tengok. Nah, tapi itu tambahlah. Nah. Fa in kanat ghairu zalik, maka jikalau mayat itu tidak demikian, iaitu tidak soleh, qala, dia akan kata ya wailata. Nampak? Ila aina tadhhabu bi? Berat nana dah aku hari ni. Ke mana kamu nak bawa aku pergi? Mayat kata. Tak daripada kita bikul depan tangga rumah sampai kubur, bersimpang kali langkah dia. Siapa cerita? Nabi cerita. Bila Nabi cerita, kita terima. Wa ma atakumur rasulu fahuzu. Apa yang dibawa datang pada kamu, termasuk cerita-cerita tentang alam ghaib ni, fahuzu, maka wajib kau terima. Saya nah, rupanya cakap mayat dalam kandil. Nah, kaki dah semayang bergeduk rapok dalam tu. Nah, pun nak jalan dah aku ni, weh, jangan bagi aku boleh balik mula, weh. Tak dengar kita. Siapa kata tak dengar? Memang tak dengar. Yasma'u sautaha kullu syai'in. Mendengar suara tempikan mayat di dalam keranda segala-galanya dengar. Illa sekolah, melainkan jin dan manusia. Manusia tak dengar. Mukallaf hak jenis kilun balighu, hak wajib hukum syarak, taklif tak dengar. Kullu syai' semua dengar. Lalu kat ayang dengar. Ayang dengar orang cakap dalam kandil. Lalu kat kucing dengar. Sebab Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai'. Mendengar suara bunyi mayat berkata-kata dalam kandil, kullu syai'. Kullu ni fa'il bagi yasma'. Oleh tiap-tiap suatu. Itik dengar, cicak dengar, karung dengar, anjing dengar, pelauhong dengar, burung titik dengar, habis dengar. Melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa atau kama qala. Kalau manusia boleh dengar mayat belebeh dalam keranda, la sa'iqa, nescaya pasang, Nabi kata. Nah. Rahmat Allah kasih kepada kita, Tuhan tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, tak ada orang nak atur kubur. Kita nak atur kubur, guru rapat bunyi, oi ke sana oi. Lepas pergi ratu pelebor. Malah layang aku main kemas kok. Nah, bersimpang kali memang kita dah atur kubur. Terus bila masa dahulu je. Bapak kata bunyi, nak pergi sana oi. Oh, lepas. Tambah-tambah pergi aturkan dia. Tak apa kubur. Nah, dan kita pula pasang. Jadi gitulah. Rumah besar tinggal. Wagi dia, ada lagi slow. Ada lagi slow, kamu pusing rumah 7 keliling. Nah, tengok dapur kali last kopek. Nak tengok kereta tak ada. Turun enggak, zoom jalan selalu. 16 km sejam. Nah, bawa mayat sunat berjalan cepat-cepat. Pasal apa sunat jalan cepat waktu turun mayat? Nabi kata, kerana kalau mayat itu orang baik, lebih cepat kita hantar ke tempat molek. Tempat molek ni hantar segera. Barang baik orang tak tangguh. Nah, barang molek orang tak tangguh. Makanan panas-panas orang kan tak tangguh, lusa makan lalu. Kalau mayat yang tidak molek, orang dah usung lama-lama. Buat usuk bohong. Mana gitu. Nah, kalau mayat molek, derah tu kerana nak atur cepat molek. Lebih baik cepat. Kalau mayat hak tak pakai rawat, mayat hak set bakar sugar. Nampak? Orang tepek rambut tu guru di tiang batanya dia tukar siap. Nah, orang duduk ceramah, dia potong wayar api gelak gugup pak sabu. Tak? Nah, patut dia kerak api kat orang nyanyi. Golongan ni
Sama macam bakar lah. Bila kita usung, jangan jalan slow-slow. Nah, tengok raja-raja bawa bakar ayam mampu bomoh. Perut-perut tu biing, mengulak kan. Ada orang jalan melenggang. Mana tu? Tahu bakar ayam. Ada. Jalan laju. Tuk. Dah siapa di tas apa? Biung. Pojok. Ada bawa slow, barang uduh. Mayak gitu tau. Buat gas. Siapa di ni kalau kata molek dah diam, bawa kembah lalu. Nah, kamu nyek senda dua ti sini sak sabar. Nah, takut membawa malam nasib. Tinggal belaka. Istana besar. Korung. Tokoh korporat. Tokoh yang paling berjaya dalam bab kupu harta. Tan Sri Korung tinggal belaka. Saddam Hussein, berapa istana ada? Tinggal ke? Nah, tinggal ke? Kampung kita tengok rumah hebat-hebat. Tak ada tuan. Tuan duduk larut. Main dengan kok keangguk lah tu ni. Nah, capur dengan budak misak sekarang dua. Tidur tak kubur. Gitu lah temang dia. Nah, ada cerita. Rumah besar. Sebab tu Nabi rumah tak besar. Nah, rumah ikut keperluan. Nah, jangan mewah sangatlah rumah. Tengoklah mana-mana sahabat. Sayyidina Umar rumah cek, Nabi rumah cek. Orang tanya Siti Aisyah, mana keadaan rumah 4 orang perlu, 5 tak perlu. Rumah Rasulullah 4 orang boleh masuk. Mari yang kelima, duduk dua, cakap dua. Nah, dah selimut mana selimut Nabi? Selimut Nabi Siti Aisyah kata kalau tutup kepala kaki terbuang. Tutup kaki kepala nampak, bahan nyamuk. Tak cukup. Nah. Dah gua ni Nabi kenderaan molek. Kuda hebat-hebat kenderaan, bukan masalah zuhud. Kalau zuhud kenderaan, Allah perang Nabi. Nah, Nabi zuhud cari kedah nak mampu perang. Nah, bukan kenderaan tak masuk. Sebab tu tengok ulama-ulama kita kenderaan mereka hebat-hebat. Nah, tapi rumah cek-cek. Dia masalah dunia ni bukan kenderaan. Nah, tu untuk alat perang. Nah, tu alat perang. Alat perang Nabi yang terbaik, kuda terbaik. Kalau unta yang terbaik. Pasal tu masalah perjalanan. Nah, rumah. Kalau kira zuhud, dia kata zuhud. Dah pergi Mekah, dah naik terbang. Zuhud, dah naik kapal layar. Siapa? Dah siapa mana-mana bang di Pulau Ayu gelang siang. Nah, perjalanan lain. Alat perjuangan tu lain tu. Nah, rumah. Dah tengok di kenderaan, tengok rumah. Baik, pekerjaan yang sebenar-benar dikerjakan di dalam negeri ini. Dah kita tahu dah negeri ini negeri dunia, negeri sementara, dan awak benda negeri ini. Orang-orang yang bodoh-bodoh kira lah. Sebab tidak reti buku-buku agama Islam. Orang yang tak reti agama, kiraan bahan bodoh. Itu orang yang bodoh kira. Bukan kita kata ni dia je lah kitab. Ada belaka tak? Waw dan alif. Bodoh orang tani. Tidak bodoh begitu. Orang bodoh. Dia kata. Bodoh kan bodoh kira cara bodoh. Bukan bodoh orang kampung tu. Dengar tu bukan. Orang cerdik tapi kira cara bodoh. Pasal apa? Pasal tak erti buku-buku agama Islam. Bukan buku tulis tokoh-tokoh hukum. Tu buku orang ni. Tak erti hukum agama, tak cara bab agama. Dan tidak mesra di hatinya. Tak masuk agama di hati orang ni. Kita nak mesra agama dalam hati. Dan agama duduk dalam hati gila. Nak jadi gajah rimau pun. Mu nak jadi arkitek, mu nak jadi esko, mu nak jadi menteri, mu nak jadi doktor, agama duduk dalam hati. Tak mesra agama di hati hinggalah kata pekerjaan negeri ini ialah masing-masing berlomba cari jalan kehidupan, pelera diri dan anak bini. Tu orang bodoh dia. Orang bodoh. Dia ingat dunia ni tempat berlomba cari. Tu yang mu patih aku patih. Mu lobby ni, mu lobby tak kena nak banyak sama.
Nak sama sendiri, bala, berebut harta, berebut saka, macam-macam jenis berebut borang. Nak dia pitinya. Dia ingat sudah gini. Nak. Mu kata aku bahan banyak, mu kata, anakmu bahan banyak lagi. Tak, anakmu bahan banyak. Di belakang pula duit tu. Nah, kita tukar baca surat apa? Nampak? Lepas tu sarah pula kedai kopi. Nah, ni untung belaka. Orang jual aku untung, jual surat khabar aku untung, jual roti canai aku untung. Nah, dia bala dua orang. Ni kata anak ni bahan banyak, 8 juta. Hei, anakmu 3 bilion. Nah, dia belakang. Nah, lepas tu berhenti naik orang lain pula. Bahan pula 18 bilion. Kita 20 ya je. Nah, suka sangat boleh 20 ya. Tiung biti. Dia KKW 20. What? Wih, tiung biti. Suka sangat 20 ya. Nah. Supaya mudah makan pakai. Nak mudah makan pakai. Dia benda beza dengan orang kafir. Dengan Hindu tangan bulu macam buruk. Dengan apek air mata tepek. Dah benda beza. Dia nak cari makan-makan kak. Nak senang anak bini kak. Agama tak ada tepi. Dah kita gitu kak. Nak senang anak bini. Nak jamin rumah tangga. Agama tak ada. Tak cara. Nah, tak ada beza. Melayu-layu. Mudah lupa. Lupa benda? Lupa dengan budi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mudah makan-makan. Nah, kalau halal, alhamdulillah. Dah orang tak tak. Jalan tipu macam-macam pasal nipu ni. Nah, macam-macam jenis nipu. Nipu canggih ni. Nah, dalam TV tipu, dalam surat khabar tipu. Pasal kita ni memang jenis berahi benda-benda tipu. Benda-benda hak, benda sebenar orang Melayu tak berahi. Nah, dalil tengok Al-Quran. Start daripada surah Fatihah 114 surah. Sampai kepada surah Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Nah, tidak ada satu cerita pun hak tipu. Tak ada satu cerita pun hak Tuhan reka. Tak ada satu cerita pun hak nawak. Dah orang berahi tak? Tak berahi. Pasal apa? Pasal betul belaka. Dia amal tipu dia amal. Nah, dia amal tipu ya. Cerita filem. Bila habis dia amal, dia kata cerita ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Semuanya adalah rekaan semata-mata. Orang berahi tak tengok? Berahi. Maknanya rekaan tu bahasa luar. Kalau bahasa Terengganu semuanya kena lebam belaka. Kena sama. Sama tak? Sama tak? Semuanya rekaan semata-mata. Dengan semuanya kena lebam belaka. Sama je. Tapi tak buah ayat tu. Marah orang. Dia buat tak kan? Rekaan semata-mata. Maknanya tipu je cerita. Nah, pelakon nangis. Dia suruh koyak bawang tu. Lepas tu nangis. Kita juga nangis juga kita tengok nangis. Tok nangis tengok cerita. Nah, mak nangis. Anak sakit lah ni. Bekuk mata muka ni. Ero mampu. Lanyak dia kata gini. Dah bodoh cerdik. Bodoh. Gitu je lah. Bodoh. Dah Quran semua cerita betul. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Yusuf kena je. Cerita betul lagi. Tak mau dengar. Ada bodoh. Tak betul tak mau dengar. Pak nawak tak tengok. Bodoh tu. Bila kita bodoh mau, hak cerdik makan kita. Dia makan kita. Nah, dia kata projek ini adalah projek bini. Kita pun bagus. Tak bagus dia pitih kita. Pitih kita belaka. Hak patut bagi ke kita dengan adil. Kalau 1000 seorang belaka. Pitih kita. Nah. Dia ambil pitih kita, dia beri balik 10 ya. Kita kata baik. Bengong orang Melayu ni. Orang curi naik sama kita malah cokeh gitu. Dia bahas 1000. Esok dia mari dengar kita naik rumah orang curi dalam, pencuri tu tinggi mari. Dah dengar naik orang tak, malam rumah. Hilang 1000 biarlah, ambil biar 10 ya. Nak, dia pulang balik 10 ya kita baik pokok ni. Nah, faham tu, kita faham lagi. Dia bodoh semua.
Faham tu? Duit kita orang ambil 1,000, we pulang balik Syria, kita kata baik. Mana 999 ni hak kita belakakan. Bukan duit dia, dia buat projek buat apa, duit kita. Jadi dia wakil bagi kita. Kita yang latih dah, kita besar dia. Kita tukar latih dia, kita takut dia pula. Mana gitu? Ikuta ke apa? Supaya mudah makan pakai, nak makan pakai je. Tengok lah. Kerja nak makan pakai. Tengok kehidupan masyarakat sekarang. Dia ajar. Dia buat drama, buat cerita. Tak, yang berjaya bukan ni aki mari surau masjid. Yang berjaya tahu kereta besar, rumah besar, ada syarikat besar. Dia buat inilah anak yang berjaya. Dalam kepala otak mak bapak kita masuk gitu. Inilah anak berjaya. Inilah anak berjaya. Nah, dia tak kena sejadah pun, dia tak kena kitab pun. Nah, asal bergaji besar, anak yang berjaya. Dan jenah serba-serbi. Jenah memang jenah. Dah jenah apa? Dah cakap nak besar jalan raya dak muat. Cari harta. Hak nu tang terbaru, hak ni tang pasir mah, hak ni tang barang, hak nu tang kedung. Mesti ketang kali. Nak cari ke harta. Dak tahu siang, dak tahu malam. Nak kecoh kali. Hak kapal terbang, kapal laut, hak bah naik bah, hak lari saja. Semua cari harta. Dalam kita cari harta di rumah kita pula orang bapak cari harta juga. Bapak curi naik, bapak cari harta lagi. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah cari harta juga. Dah harta dia, orang lain pula cari. Main musik tang itu. Main dia cari harta. Siapa jenah. Lelah. Lelah kita. Lelah. Bila tua barulah mari kesedaran. Tak macam mana tak boleh di masjid lah pula. Di main surau pula. Baru nak mari. Kokang. Nak balik. Gelacah depan surau. Nyembang pada dalam lokang. Dah tua dah lah. Baru nak mari. Nak betul tajwid dah dia dah. Tinggal 2 putung gigi. Nah, alik kanan putung lagi bola kacek. Tajwid kepala otak apa lagi. Nah, nak cari makan. Habis. Tak boleh dang baca Quran, tak ngerti apa, tak kenal sifat Tuhan, tak kenal halal haram, habis gitu. Siapa masa? Usung. Nah. Esok dengar khabar lah, orang kata. Tahu dah. Tahu apa? Abayi. Mati dah semalam. Nah, gitu lah. Mati bila? Pukul 10 malam. Makan nasi. Ambo, palho oleh-oleh aja. Memanglah pada palho mati pukul 10. Ada 3. Nah, mati ya. Lepas tu, mari anda buat bolok. Berapa orang naik kat mayat? Pergi kat mayat. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Jawab kau. Nah, pasal apa? Pasal kita ni set tak tahu kala. Tak ada kita. Pergi kat orang mati. Tak ada faedah. Berapa orang minta tanya tuan rumah, kat mana jenazah letak? Nak pergi tengok, nak baca doa sepatah. Dah. Hak mudah tu, hak semayang payah lagi. Ada gitu kan. Oh, saya godong jangan. Saya godong. Nak ramah mati segak. Bayar mati ada. Suruh orang suruh orang masjid. Kalau banner rumah, molek tak dah duduk lama. Tak dah. Banner 30 tahun cari piti. Duduk 3 minggu, 3 tahun, mati gerah gitu. Bak cari makan ke darah, dia tadak tua. Dia tadak tua. Dia tadak tua. Kalau bak cari makan, bak cari pakar, bak nak cari kelebihan, dia tadak tua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syaikhu syabun fi talabid dunya." Orang tua dia tetap muda di dalam bak cari harta benda dunia. Walau irtafat tarkuatah min kibar. Sekalipun telah berlipat 2 tulang dadanya kerana terlampau tua. Nabi kata kalau labak cari harta, orang muda dia, orang tua
dia menjadi muda. Tetap muda kalau bab cari piti. Siapa tubik berlipat 2 tulang dada ni, tulang pakai ni tubik tu. Maknanya tuanya. Oh, dalam bab harta tak ada excuse. Tak ada uzur lah. Nah. Jangan main yang harta. Kalau bab buat ibadat, tak ada lah. Orang muda lah. Dah mana ni orang tua ni? Orang nak start aku mengajar Quran pula ni, betul tajwid ni, masjid ni, gua nak kira ni. Ayah Haji kata pulang orang muda-muda lah. Kita ni tak gerak dah. Kalau bab agama, pulang orang muda-muda. Bab dunia, orang tua menjadi muda. Tengok tua-tua tu, sayang kata. Gerang ni, tinggi secekal ni, gerang tanah. Seriai, pergi masjid ke jemaah. Dia tu dah berapa hari lagi nak hidup. Barang tanah Tapi oleh kerana sayang, galau, kedeku. Ni balik orang mari baca Yasin dah agak dah. Nampak mepeng dah. Mata celek-celek, buka cek. Panggil 2-3 orang baca Yasin. Dah agak suar air 2-3 titik bola mulu ni di luar. Lalas celek mata. Oh, celek dah ni sikit ni. Orang pun berhenti baca Yasin. Tengok, oh nampak segar sikit dah, celek mata. Kau nak mampu kata kan ni? Saya rumah ukit bayung ambil lagi. Bingung orang. Kira tak sewa rumah saja. Ni nak kata. Pasal masa segar kita duduk latih sangat dengan harta benda, maka masa nak mati, waktu dah duduk mari depan mata. Na'udzubillah. Dia atas latihan. Dan tinggi pangkat dunia. Orang tinggi pangkat dunia. Batulah pakat tak salah. Tapi tengok, kalau pakat ni jadi punah tu, tak usah terima pakat. Pakat molek, pakat tinggi. Kita boleh piti banyak, kita boleh buat kebajikan banyak. Tapi kalau kita rasa berat menenang kita, so terima lah. Hidup kita ni yang ada sekarang ni nak kucak kacil tau. Tak dah nak capai dah tak. Tak dah sibuk dah. Dah kau besar, kau tinggi, kau banyak, kau sibuk. Kalau kita ada sebuah bank, kita buat akak budak sekolah, boleh lah cukup makan. Kat 2,000 buat sebulan cukup makan lah. Mewah tak? Kita beli stay bank, lega. Boleh stay bank lega. Tapi dua bank lebih sibuk pada Sute bank. Sute bank dah pergi semayang ni, maaf. Katakanlah. Dah kalau buat besar lagi, buat pinjaman, 6 juta beli 45 buah bank. Memang negak terus tahu. Negak terus bawah bank. Buat apa? Ni orang bank mari cari piti. Jadi sibuk banyak dah kali sebuah dah. Cari fakta kata hak agama. Kena balik. Anak tak dah nak cari piti ni pasal. Tak dah nak dukung anak. Tak dah nak dukung anak. Tengok, mari tengok anak duduk ambil air. Total orang mari tubik. Malah sekarang balik tengok stol. Tak dah nak pegang anak. Ada mak tengah dukung. Tak dah. Cari makan. Dah boleh banyak bayar Tuhan biar kita 40,000 sebulan. Makan super gop dengan 400 riyal sebulan. Sepinggan nyam. Kalau kita boleh 4,000 sebulan, satu sekali kita makan 20 kilo kan, boleh tahan kira. Seekor kubah bagi 2. Ada. Berapa ni? Banyak orang makan ni. Sebelah apa kubah? 40,000 gaji kubah. Biar padang. Dah. Ini air segelas besar. Tak habis dah. Dah sama ni orang. Tak ada piti. Segelas nyam. Segelas hilang dah harga. Jalan pun kaki 2 tau. Bukan orang boleh 4 juta beli jalan tu beli kaki 8. Kaki 2 tau. Pak nyadaknya kaki 2 tau. Dan menopang orang-orang lain, demikianlah juga mendidikkan anak cucu kepada demikian itulah. Dia kata. Bila dia nampak bahawa dunia ni kita kena rebut habis-habisi, selalu boleh banyak, hebatlah kita, turun pula ilmu ni ke anak cucu. Pesan ke anak cucu pula, suruh kejar harta benda dunia. Pesan ke anak pula, nak bangga kalau anak tu jadi hebat belaka. Bangga. Hebat.
Yang Allah sebut dalam Quran, wa tafaqurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu. Bangga lah. Nah, dengan belanja nikah bangga. Nah, dalam kampung ni kita hebat kali bang. Anak kita 12,000 belanja. Tak ada lagi dalam kampung. Nah, habis tinggi 4,000 baru ni. Anak JKK. Tidak disebut JKK, dia suka. Jadi bangga juga hak gitu berat nandang tadi. Nah, akhirnya kepala otak kita jadi gelap gambar. Gelap mana? Gelap benda-benda akhirat. Tuhan tutup terus benda akhirat. Pasal apa? Duk tupu ke dunia sangat. Nah, berangan juga ada anak puan seorang ni nak natu ni, orang kaya gini. Nah, berangan mak. Nah, kalau orang miskin minta ada rapang Kalau hak gohik bajikan nak pergi minta, mak dia kata mari lain tahun lain tahun mari. Faham? Motor zikar tak terima dah. Motor zikar lagi. Nah, kurang-kurang wajar. Nah, kacik kau dulu. Nak mikir dulu, istikharah. Nah, mesti selalu. Ada kau ni, kita kan boleh masa ada. Oh, nak kereta. Dah nak cik bakal ada. Nak cik ada kereta. Nak natu kereta besar. Kalau kita kaya pun, kita tak tunjuk kekayaan lepas dia, tak terima jadi natu. Kita kaya, juta-juta piti lampeng, tapi kita nak pergi nak minta anak dia, kita berlakon miskin. Nah, dia nak dirisik, tak terima tak? Tak terima. Tak percaya kan? Kita kaya kereta 5-16 buah, syarikat ada 7-8 buah, kita nak pergi minta anak dara orang, kita cari orang dakar hak buruk sekali dalam dahulu. Hak bila nak isi minyak, akak dengan kosi-kosi cabut ni. Faham tak? Kosi dah lah banduk dengan supik kecil. Nah, pinjam kereta tu. Nah, biar minta anak orang, main kata-kata. Tembok supik depan rumah. Tolong masak. Mak dia kata mak rempit mana pula bagi betul. Nak bagi minta anak. Nah, mak dia tengok dah laku. Allah, mutu gini nak minta anak aku. Comel hak jual ikan mutu. Nah, ada. Walaupun kaya, tak percaya berlaku. Ni manusia akhir zaman. Tak. Dunia materialistik dia bagi. Tak, kebendaan menjadi sumber pangkat dan kemuliaan, kehormatan. Ni yang kata tok bekong Tuhan dia harta benda. Dalam satu hadis Nabi kata likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhihi ummah ad-darahim wa dananir atau kama qala. Tiap-tiap umat dia ada berhalanya sendiri. Umat aku tok bekong dia pitih. Tu sungguh dia ni. Lah ni kalau boleh pitih, dak pergi tengah lah apa? Kalau boleh pitih, dak pergi kat teruh lah apa? Kalau boleh pitih, lawan Islam pun lawan. Betul tak? Tuhan dia pitih. Jadi jawab, man rabbuka? RM Rabbi. Ringgit Malaysia, Tuhanku. Nah, jawab gitu agak gini. Maka bekerjalah mereka itu anak cucu dengan masing-masing nafkah dan masing-masing cerdik di sisi mereka itu seperti berkebun dan meniaga dan pertukangan dan cari jalan dapat jadi orang-orang besar yang bergaji begiang-begiang. Ya. Nah, kalau main bola dekat garis bertiah balik, biar orang tak mau balik pun balik dulu, tak balik pergi surau pula. Ada you apa sebab besar je. Ya. Besar lagi, suruh belajar tinggi-tinggi dek, boleh jadi arkitek, doktor, duduk tak musim-musim, kepala pun musim. Lepas tu besar, boleh pakai kereta besar, mak bertupang bangga, lepas tu lah. Boleh gaji besar, gini. Oh, anak aku tu pergi universiti lagi, $1,600, kau-kau 300 beri aku. Mak berangan dah, boleh dah tu kau bilang. Nah, dia mana nak terbit dah tu, mak doktor tu. Nah, berangan. Duk berangan gitu. Lepas tu bangga pula dengan orang.
Tak bangga-bangga pula depan orang. Anak orang lain tak ada universiti. Anak dia seorang dalam kampung tu. Oh, tak ada apa-apa. Nak. Sebut umur anak. Nah. Anak kita nak balik ni, anak universiti ni. Dia nak balik hayang ni. Terik ni. Nu nak cik aki dengar. Dan anak dia mana? Dia seorang universiti. Pula hingga belaka 3 beradik. Tak. Nampak? Ada pergi kuda. Beginilah jua. Kalau kita tengok pelajaran kita duk buang masa tu puluh-puluh tahun, belah-belah tahun, kita tak guna skepem pun. Tak, dah kita senang ni benda lain. Benda lain senang. Nah, Tuhan dia atur dah. Bila 4 bulan dalam kalangan mak, tulis dah. Uktub rizqahu. Tulis banyak mana rezeki dia. Hak tu lah jalan. Nah. Beginilah jua bercakap-cakap dan masyuarat dan berbuah-buah. Hak tu ada cakap. Cakap hari ni. Cari makan, nak senang. Cara ni, internet. Sahang nak berdua banyak boleh. Oh, kalau ngumpul 4,000 boleh banyak. Dia tu cakap. Kalau tak cakap, hati tak cakap Quran lah. Cakap hari ni. Nah, dia panggil spring cepat. Basak. Nah. Kaya 2 ekor dia masak terai binal bom. Dalam ni kena fatwa buat haram belaka. Kau dalam internet belang habis muka-muka. Bang, Dr. Imam masuk. Dr. Imam masuk kat imam sini. Dr. Imam masuk juga. Sahang tak tahu haram ke halal masuk. Tak tahu haram halal, haram masuk. Dia gitu. Nak tahu kena cerak. Tak tahu bini orang ke tak, haram bina. Dia kena gitu. Dia kena bersih tu. Jangan takut baru lewat kerja. Masuk satu-satu pekerjaan nak tahu dulu baru lewat. Nah. Dan berangan-angan mereka itu dengan hal tidak sedarkan manakah bekal bagi 2 negeri lagi yang mereka itu lagi akan berpindah dan beralih kepada keduanya negeri, iaitu alam barzah dan alam kiamat, dengan tidak syak. Memang tak syak dah akan balik kepada alam barzah, balik orang pergi kubur belaka, tapi tak sedar, tak ada bekal. Barang yang nak bawa tinggal, barang yang nak tinggal bawa cari. Orang kata kurang sara. Ataupun syok waya, ataupun 3 suku. Nah, barang yang nak bawa tak cari. Barang yang nak tinggal cari. Tak apa cara bagi. Nah, kita perjalanan jauh, perjalanan akhirat. Nah, bukan boleh U-turn, satu one way street, satu jalan saja. Tak boleh U-turn tau. Nah, mana sabar kita nak bawa dengan bekal dunia ni, tamu-tamu kita nak bawa ke alam barzah. Tu nak tinggal. Dan yang cari macam nak mampu, bodoh. Dia gitu. Bodoh benda, bodoh kira. Bukan otak bodoh. Bodoh kira cara. Dan kalau cari banyak dalam dunia, akhirat pun ada bekal, tu sekedik. Nah, tapi payah nak buat itu Allah. Nak adak dua-dua, nak senang belaka. Ayo. Nah. Tepat nak pergi ke alam barzah, nak bawa dengan TV, dengan apa, dengan peti sejuk, dengan harta benda, tu dah awak tu. Macam orang nak pergi candak tau. Nak pergi candak. Mesti kita bawa kelengkapan untuk candak sutung. Nah, orang bawa serai, bawa candak, bawa tasi, bawa kuih makan. Nak takut lapar perut. Nah, bawa sarung tangan ke apa, bawa spirit. Nah, kalau sekor ni bawa raket badminton, pergi candak. Bola 2 tim. Juragan kat motor kata, budak ni mengisak. Budak kan molek. Tak apa bawa raket. Kita gitu lah. Nak bawa barang-barang, dah boleh nak guna skepeng. Nak tolong kita pada akhirat. Nah, kan barang tinggal kata. Dan tidak dilamba-lamba. Apa yang tak mau berlamba? Berlamba lah benda akhirat. Nah, sebab tu bila imam itu adil, pemerintah itu adil, dia nombor 1 dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Tak tengok lagi orang lain. Pasal keadilan pemerintah akan menyebabkan manfaat yang menyeluruh seluruh negeri. Semua orang rasa. Kalau kita adil dalam rumah kita, dengan anak ini kita je dapat rasa keadilan kita. Orang sebelah tak rasa. Tak.
Tapi kalau pemerintah adil, semua orang mengucapi nikmat. Senang lenang, aman damai dalam negara. Terang. Sebab tu bila dia pemerintah ya tidak adil, maka dia dulu sekali disembang masuk dalam api neraka pasal melarat dan mudaratnya bukan anak dia saja, habis rakyat. Sebab tu sultan apa benda ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada zaman dia, anak-anak rakyat negeri dia berlomba-lomba buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan, berlomba mengaji, berlomba mengapa, berlomba macam-macam buatlah tanding benda-benda kebajikan. Pasal apa? Pasal Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang suka pada benda-benda kebajikan. Dia mengikut selalu dah. Nah, bila pemimpin suka joget, rakyat habis joget belaka. Tua muda joget. Dalam TV, tak cukup dalam TV, buat mari pulak patah main. Pasal apa? Pasal pembesar berakhir ke benda bahan lara. Tu. Nah. Tu yang kita nak suruh tukar. Nah. Tak tukar dia tak apa. Tukar sistem. Dah berjalan mu kekal duduk atas kursi jadi Perdana Menteri tak apalah. Tukar buang sistem tauruk ni. Bubuh sistem Islam. Nah, bukan kita nak duduk atas hangat. Nah, dia gitu. Cobalah baca pula 2 baris syair Melayu ini. Ghalib duk ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Gitu. Nafsu lah kita. Nafsu ni kalau kita turut, lesu kita. Kalau kita ikut, masuk neraka kita. Tu nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu ni keinginan diri. Diri nafsu. Hawa tu penyakit berat. Tak. Di tengah sedak tiba-tiba terkejut mati kena azab barang dunia tidak bersekali. Tu. Ikut ke nafsu. Nak banyak, nak hebat. Nak. Siapa tak dah semayang 5 waktu asal 50 pun. Nak kurang 5 waktu. 5 waktu tak semayang juga. Tak dah. Nak dah mana? Sibuk. Banyak begitu begini. Boleh tahan hari tak dah semayang. Orang semayang dia marah. Jadi tak? Marah orang ngajar, marah orang ceramah, marah. Nak, tu jahat tu. Tu anak-beranak malak. Nah. Dia dah lah tak semayang, dah lah tak dengar, dah lah tak mengajar, marah orang tu. Orang marah dah benda buat maksiat. Dah. Siang tengok keadaan orang lain ni. Sesak sungguh. Bukan barat dah, ratang tu. Nah. Tak sesak apa lagi orang ngajar marah. Marah orang ngajar. Orang nyanyi tak tu. Nah. Dia lawan orang buat ngajar, dia buat nyanyi. Nah. Ada satu tempat tu kita buat kuliah bulanan. Dia buat pancaragan. Suruh budak-budak main. Lawang kuliah maghrib. Nah, tu imam ada lama tu imam. Dia boleh beli belaka. Dia tak mahu pergi, budak-budak pergi dekat kuliah. Nah, dia buat main. Dah orang ke bersih. Kalau gitu dah ayah katik lah. Hukum ke daun pisang, nganyuk bolaya. Kira dia nak muri orang pergi, dia buat makan. Tak berjaya buat kukirang, buat makan tak. Tiap-tiap kali kuliah maghrib nak start, dia buat makan di masjid. Kuliah kita surat, dia buat masjid. Supaya budak-budak tertarik pergi kat makan. Lalat budak-budak dia ambil makan, dia dengar surah pula. Jadi dah kita nak buat dah dia. Nah? Tapi tetap cubalah. Ni teruk ni. Teruk. Maka nyatalah bagi yang berfikir banyak orang-orang yang passing ini bodoh kira. Diulang kali ni. Nah. Kalau duk nampak duk cari senang saja, tak cari akhirat, bodoh kira dah. Dalam satu hadis daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda,
bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabira wal bila au kama qala. Sejahat-jahat seorang itu iaitulah yang lalai dan alpa, tak cara benda-benda agama, yang melupakan kehidupan di dalam kubur dan hancur leburnya jasad dimakan tanah. Saya kena ingat lagi. Sebut lala dunia, lala akhirat. Dunia kau tak lala, orang berhati kaki tak mau, cari viti tak mau. Nak dekat dah cukup pulang pandai nak cari viti ni, nak bayar pi ni, nak cari duit ni 20 riyal ni, nak bayar air pula ni, ni nak bayar bil sekolah, pandai belaka tu. Kau tak lala tu, cerdik belaka tu. Tapi akhirat orang lala. Nah, lala. Anak lala, pok lala, mak lala, cucu lala, toki pun lala, habis stay kapung ni molek. Sekapung. Nak. Dan mendapatkan sesal yang besar di akhirat kelak. Akhirnya misal. Tapi sesal di kemudian hari tak berguna. Bila hari kiamat paling ramai nyesal. Batu setengah tapi nama-nama kiamat, yaumul nadamah, hari penyesalan. Maka hendaklah kita kesemua masing-masing jaga diri supaya tak jadi semacam ini. Janganlah kita jadi macam pok-pok bahan lara ni. Nah, bukan kata lara daripada akhirat saja, lawan Islam tu. Nah, ada squad pula, squad komando ada pula ni, squad komando, komando spanado. Ada gitu baik ni. Nah, squad atu ada pula. Tak nampak tengok macam-macam squad. Tujuan dia satu saja, jangan Islam berkuasa di muka bumi. Allah Rabbi, kena laknat habis pok-pok ni. Tapi siapa golongan-golongan yang memberi pertolongan supaya tidak tertegaknya Islam di bumi, supaya tidak terbelanya Al-Quran dan hadis, supaya tidak berjaya ditegah segala kemungkaran. Golongan-golongan ini bila tanam kubur, roh tidak diterima ke pintu langit. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Ayat Quran. Sesungguhnya golongan-golongan yang mendustakan kebenaran kami, tolak hukum Quran, tolak ulama, mempersendakan halal haram, mempermainkan nabi-nabi, nyanjing dengan tutup guru. Ini golongan la tufattahu lahum wastakbaru anha, sombong pula, gong pula. Nah, sombong pula dengan orang alim dengan tu guru dengan ustaz, sombong. Dengan orang masjid dengan surah, sombong. Dah boleh faedah apa? La tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka. Dua perkara naik ke langit. Yang pertama doa, yang kedua roh. Sebab roh orang yang beriman bila mati dinaikkan ke langit. Betul tak? Hak ni tak naik. Doa Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal takabur daripada Islam. Takabur dengan Quran, takabur dengan sunnah, takabur dengan orang yang nak menjalankan Al-Quran dan sunnah. Bila tak naik ke langit, ulama-ulama kata dia main kubur itu lah roh. Jadi hantu pocong, jadi toyo, hantu kopek, Dracula, Pontianak, ngosek itu lah, main biar-biar roh. Nah, tak naik ke langit. Nah, roh jahat. Jumpa lagi roh. Ada Tok Imam dan ada Tok Imam sapuk datu semalam. Atu ni, atu hadari. Kalau Islam jadi atu, mati. Dah bila-bila ke mana? La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Tidak akan dapat masuk dalam syurga sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk ke lubang jarum, pok-pok ni boleh masuk syurga. Jadi pok-pok ni kalau berasa nak masuk syurga, cari unta lekor.
Buat lawan Islam, lawan tok guru, lawan ulama. Kalau berasa nak masuk syurga, cari uta sekor. Buat mana? Rodok put lubang jarum. Tak usah jarum hak ni tiada lah, ambil jarum hak jari beras. Jari bunyi beras. Rodok biar sekor masuk kat tu. Kalau teluk, yahoo, kita boleh masuk ke syurga. Tapi dapat mampu pun takkan masuk. Tak usah kata uta, lubang hidung uta tak muat masuk kat tu. Tak. Maknanya tak ada cang masuk syurga. Patah neraka. Wala tarkanu ilal ladina zalamu wa tamassakumun nar. Orang-orang yang cenderung hatinya tangan tak kerja lagi, kaki tak manjat lagi, mulut tak sokong lagi, hati tamilu cenderung pasti masuk dalam api neraka. Ya gitu. Datuk Imam, ngetutuk imam, ngetutuk bila jadi ayam pusing. Ada masalah. Bapa ulama terlampu dalam api, jangan lupa bilang dengar. Nah. Sama telah pula daripada jumlah orang-orang yang dikatakan liputi. Benda liputi. Liputi tak tahu ke mana ada. Kerana panggil liputing. Gimari-gimari tak tahu benda. Gimari orang panggil liputi. Orang tani panggil liputi. Tak tahu gapo dah. Tak tahu benda. Tak ada manfaat sikit. Dah muda ni yang rang tak kena faham. Tak kena pula 15 buah, lipat balik 80 buah. Tak kena pula kaya congek belaka 15 buah. Tak kena pula 13 buah. Nah, kereta pula you 15 buah mana. You berapa ni? Skuter mari pula set tu tak kena pula. Tu liputi. Sibuk dia, sibuk berdoa kan. Pasal kang bodoh gitu. Nak sini kau dah tengok untung. Si minyak. Tepi keladar dia tu, jaket hak dia tu, motor hak dia tu, enjin hak dia tu, backing hak dia pula. Minyak habis, barang dia habis, backing. Nampak? Begitu. Putih. Mati cakap, nyak. Gitu. Dia tak mesti bangun. Dia tak macam ke gunung berapi kalau orang mati. Nyak. Mati malam, orang budak sejuk. Pagi Ramadan awak boleh 5-16 orang, pukul 10 selesai. Pukul 12 awak balik kerja, mati lah. Mana? Sipang. Belum bermutu malam. Itu. Niat itu. Bukan kata mati ni payah, kena panggil, kena PBB apa semua, nak keresah mati, lepas tu nak pergi tengok kubur, kena jemput jasbuh apa semua. Niat. Cakap lagi senyap. Dah tak ada kurang orang. Kau kurang. Kayak kapang. Ada jual, ada pasal. Tambah-tambah nak apa meter? Ada jual lagi dah. Dia kata pepatah Arab, kamin fatajumsi wa yusbihu amina wa qad nusijat akfanuhu wa walam yadri. Betapa ramainya orang muda-muda jatang tina berseronok pagi petang, tak kening. Padahal kain kapang mereka telah siap ditenun, ada jual kedai dah nak berapa ela, mereka tidak sedar. Siap lah ke? Kalau dulu lambat ke tak? Learning package. Dia ada package mati. Cukup cepat dan express. Ada belaka. Atas sebeng sekereta package ada belaka. Khanda dia, batu nasang dia. Kikiran ada, kapur aruh ada belaka, daun bilara pun ada belaka. Siap belaka dengan kain kapang dengan apa. Siap betul. Mari mandi jiru-jiru bebek kurang, baru puak siap. Panggil mayang Allah Allah salah. Habis pun bawa. 5 mayang, Tok Imam 20. Bagi sudah. Habis. Gitu. Dah senyap habis. Malah karang dengar tapi tak dia nak nampak. Bergeleding tang di muka laki. Lari 7 lakak. Lepas tu Nabi kata istaghfiru li akhikum, jangan balik lagi ni walaupun baru sudah tanam. Tolong minta apung banyak-banyak ni saudara kamu ni. Fa innahu al-ana yus'alu, kerana dia tak lama lagi akan kena tanya. Tanya? Tanya mana? Tanya akidah. Bukan tanya kerana melawan Johor apa kosong. Tak tu tanya tu. Tanya akidah.
Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang pertengahan bekerja mereka itu di atas dunia ini sama naik, yakni dunia pun pisah mereka itu. Cuba tiga tu ya, kerana banyak soalan. Wallahu a'lam. Ui, panjang ni. Dalam kuliah masjid lama berserah Kuantan, Ustaz menyebut 6 golongan kita boleh umpat dan cela. Soalan tolong jelaskan 6 golongan tersebut. Baik. Baik, ada 6 golongan sungguh. Dah? 6 golongan sini sebut. Yang pertamanya dalam bab kita nak buat report di balai polis. Polis kata guana cerita ni, si pulang ni bini-bini kita khabar dia, kok jahat dia. Kalau dengar yang marah kau. Marah tak? Tapi tak bersalah kita. Tak berdosa di sisi syarak. Padahal sebut bukan dia dah. Yang kedua, suami isteri nak pergi kepada qadi, nak terangkan keburukan suami kerana nak mohon fasakh. Nah, sebab nak terang mesti suami dia marah. Nak cerita buruk suami, boleh tak? Boleh kepada qadi. Pasal bila sahih, nak cukup apa semua baru boleh fasakh. Nah, maka dia cerita suami kita bini-bini buat benda tak molek. Kalau suami dia dengar marah, dia panggil ngopak. Tapi ngopak itu harus pada syarak. Yang ketiga, kita sebut nama orang yang huduh. Tuan dia kalau dengar marah, tapi terpaksa sebut sebab nak cari rumah dia umpamanya. Tak. Kita ingat nama apa? Nama Yusuf ke? Tak. Tapi tak ingat Yusuf mana-mana. Kat mana kat rumah Yusuf? Orang kampung kata Yusuf hanya seorang. Kampung ni 14 orang Yusuf. Ada orang 3. Yusuf mana? Dia tak ingat. Ingat Yusuf saja. Ingat Yusuf, dah bulu. Ayo. Ada segi ingat, tapi geloran buruk. Takut marah. Dia tak mau kata tu. Dia kata orang lain tu. Yusuf kaki 2. Boleh jumpa? Kaki 2 kata. Akhir-akhir Yusuf beruk. Kapal je kaki. Dia kata. Faham? Jadi kalau dengar di Yusuf marah. Marahlah Yusuf ni kerja dia jual beruk. Dia jual beruk. Sebaik kali ambil. Atau kat subsidi tu. Tapi dah tak ada arah. Bila sebut hak utuh belakang tu, orang pun tunjuk tu rumah dia tu. Hak cat atap biru, tiang biru, tangga biru. Itulah. Nanti ni. Yang keempat, orang yang melakukan kezaliman, melampau-lampau. Yang kelima, orang yang melakukan maksiat dan bangga dengan maksiat. Nampak? Dia bangga dengan maksiat. Bila tak menyusu, seperti melakukan orang penari-penari ni. Kalau yang ramah dalam sini joget pagi petang siang malam, kita kata bahasa tak pakai hari ni, tak salah. Tak, tapi dia marah. Dia kata tak pakai. Pasal apa? Dia tidak ada maruah diri. Ada orang yang buat benda yang salah, tapi sembunyi belakang orang, tak boleh ngumpat. Dia agak puang. Duduk dating bawa pokok guru patah. Orang ribu lagi tu, takut orang tengok. Tapi ada depan orang, action pula, peluk pula depan orang. Tidak ada lagi maruah diri. Nampak? Kalau nak panjang lebar, dalam kitab Siyarus Salikin, dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada sebut. Dalam kuliah maghrib surah 47, Ustaz kata orang lelaki tak kahwin pun tak apa. Bagaimana pula setengah pendapat? Setengah pendapat Ustaz dan orang kebanyakan yang mengatakan Nabi tidak akan mengaku maknya kalau tidak berkahwin dan dicela dengan berbagai ceraan, seperti orang yang tidak ada matlamat hidup serta tidak sempurna hidup dan sebagainya. Tak ada lagi dalam hadis Nabi cela orang tak kahwin, tak ada. Ke ada hadis? Tak ada. Nabi kata an-nikahu sunnati faman ghadiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah perjalanan aku. Maksudnya kalau kau nak dapatkan akan keserokan tubuh seorang wanita, nak berdamping dengan dia, maka nikah jalan. Barang siapa yang tak suka kepada jalan aku, dia berzina, falaysa minni. Itu tafsiran ulama. Ni ada pula orang kata barang siapa tak nikah, Nabi tak ngaku mak. Ada. Pak mari hadis. Ada. Lepas tu ulama buat penjagaan.
Kalau gitu Imam Nawawi Nabi tak ngaku mak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak nikah. Tak. Bapa dia benci nikah tak? Tak ada. Hipo. Dah tak ada matlamat itu lah. Tak ada matlamat mana? 300 jenis kitab tinggal. Nah, kitab majmuk saja seguni jalu. Itu baru satu jenis. Ramai beribu juta orang boleh tupang. Dengan sebab dia tak nikah. Nah. Bukan tak ngaku mak. Orang yang tambuh nikah tapi mengambil keseronokan batang tubuh wanita dengan jalan sekedudukan, dengan jalan zina, walaisa minni, bukan umat aku. Satu lagi tafsir ulama, orang yang tidak kahwin, dia tidak menjalani satu sunnahku, dia luput fadilat sunnah ni. Tu betul tak? Ni Nabi tak ngaku mak, bukan umat Nabi. Ramai ulama tak jadi umat Nabi. Tak benar. Nah. Tolong beri penjelasan, saya bingung. Muzik atau lagu ada kalanya dia haramkan oleh syarak dan ada kalanya dia halalkan oleh syarak. Panjang ni banyak. Tengok. Cikgu ke dia ni? Gahim nulis kan. Tapi biarlah. Tak dang kita buat di bulan lepas pula. Dia panjang perbahasan ulama ni tentang halal haram dan jenis-jenis muzik ni. Memang banyak khilaf di kalangan ulama. Jadi kita jawab pendek je malam ni, natijahnya walaupun berlaku khilaf tetapi ulama buat khulasah. Umpamanya Imam Dr. Yusuf Al-Qadzawi disebut dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Tak, maknanya alat-alat muzik begini bila melalaikan, bila memuja-muja kaum perempuan, menaikkan nafsu syahwat, dan menyebabkan jadi tertinggalkan kewajipan ataupun gugur maruah ataupun bercampur mukhalatah laki-laki dan perempuan ataupun orang yang leka dengan sebab muzik kita itu, maka tak dapat tidak daripada haramnya. Dia gitu. Apa hukumnya jika seorang itu minat dengan muzik saja tanpa lagu, bass and Twitter saja? Sanilah. Ambil atas kau ulama kata boleh. Padang-padang patut je lah. Padang-padang patut. Jangan lebih daripada hak. Tak siapa menjadi mengkeraskan hati kita. Sebab muzik ni Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Hanafi dia buat kajian. Dia boleh mengkeraskan hati. Kalau banyak sangat jadi pada-pada. Bukan tak boleh. Pada-pada. Kalau nak kata haram kan ada juga. Tapi ada ulama kata tak ada nyanyian perempuan boleh, tetapi memada dengan sedikit, jangan memperbanyakkan. Dia nak dengar bass saja. Dung dalam tidur gitu. Bangun esok dengar Twitter pula. Tidur pula. Tak apa jahat kat budak ni. Memakai serban kopiah hukumnya sunat. Apa hukum memakai topi kobo atau topi sudu? Baik. Serban kopiah hukumnya sunat. Pakai topi kobo. Tujuan apa pakai topi kobo, pakai topi sudu? Tujuan nak berbangga-bangga. Haram. Tujuan kerana panas, pakai. Tak ada masalah. Kau yang ada ulama kata harus. Dah cepia awak kata haram tu waktu topi bicara kematian agama Yahudi. Topi sudu tu dikiah saja. Tak kuat mana lagi. Tapi pakai nak bangga-bangga. Pakai tak ada waktu je. Panas hangat, ambil topi sudu pun depan. Duduk dengan sendiri kan, untuk tahun jam. Panas betul tak? Pak mutu table baru boleh kemarin pagi. Mana dah awak tak? Jadi pakai topi sudu dulu. Pak dia nimbang atas daya. Orang pun dah nampak yang pakai darat dah kan. Panas tu. Dengan isteri pun semua tu. Tak ada arah, tengok. Ada topi sudu. Pakai. Ada masalah. Dalam kuliah maghrib surah Falaq 19, Ustaz kata ada juga wanita yang ditangan haid tahun sekali atau 2 tahun sekali. Soalan bagaimana cara kaedahnya jika berlaku perceraian? Adakah dikira 3 kali suci juga kerana terlalu lama? Baik, sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i apa mengatakan haidnya berselang terlalu lama maka dikirakan dengan adat perempuan yang lain, kebiasaan. Tetapi pendapat yang lebih kuat, tapi itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lebih kuat iaitulah mengikut haidnya sendiri. Setahun lah. 2 tahun lah. Tapi lama dah jeng bayar 600 bulan mampu ratus lagi. Gaji 400 setengah je kek.
2 kaum dia ada situ. Selepas berkahwin dia 2 bulan, seorang wanita telah melahirkan anak perempuan. Anak itu dikira anak di luar nikah dan bayi itu hidup dan sempurna sifatnya. Soalan, bagaimana hukum perhubungan anaknya dengan suami perempuan tersebut? Adakah dikira mahramnya juga? Apakah suami perempuan tersebut boleh berkahwin dengan anak perempuan itu apabila dewasa nanti? Jawabnya, tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan itu. Kerana bini dia ada anak luar nikah, tak boleh berkahwin. Luar nikah itu adalah anak tiri dia sendiri. Mana boleh kahwin dengan anak tiri kita? Anak luar nikah tidak dibingkan kepada bapa lina, tapi bingkan kepada mak. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu bing mak, kan biaya. Nah, kita kahwin dengan mak, dah anak dia, dah anak tiri kita. Dah kita boleh kahwin dengan anak tiri? Tak boleh ya. Mahram itu, mahram mana? Nah, jadi rabibah anak tiri. Anak isteri. Nah, dah kita jimat mak, dah jimat mak lain. Nah, bila kita kahwin jimat mak, dah nikah dengan anak. Tapi kalau kita kahwin dan jimat mak, tengok kenang anak pula, tak apa, anak mudah main kepada mu. Dia pun cerai, nikah dengan anak. Masalah. Tapi dah bila kita jimat, anak dia menjadi anak tiri. Apa hukum mukul kepala ikan supaya memudahkan kerja menyiangnya? Cuba Ustaz jelaskan. Adakah sah semayang seorang pesakit? Asma ketika semayang dia menggunakan alat sembur ke dalam mulutnya. Baik. Ikan lambat sapu, dia katuk kepala kelepuk. Nak? Pasal nak siang ya. Kerana nak tegah. Jadi hukum katuk kepala ikan dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan. Tetapi mestilah dengan pukulan yang satu kali kalau boleh. Jangan buat bibir kurang. Katuk kuat, dia mati selalu. Dibolehkan bunuh, ada yang jual. Nabi kata, ya kata tu ahsinul fitlah. Apabila kamu nak membunuh, perkara yang harus syarak, perbaikan kekuatan bunuh. Dalam bab ikan ni, yang paling cepat mati itulah sembelih lah. Lepas tu sunat sembelih ikan yang payah mati lah. Sunat sembelih. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, sunat sembelih yang lambat mati. Kita ngai boleh ikan yuso, ikan suji 160 kilo, 2 jam baru mampu. Nyaknya dah, lek duk atas dek. Sedangkan kita ni dianjurkan dengan kasih sayang. Lepas tu ulama kata sunat sembelih ikan. Tujuan kerana nak memudahkan cepat mati, tidak terseksa kepanasan matahari dan seumpamanya. Adakah sah semayang seorang berlaki amat jika semayang dia menggunakan maknanya alat sembur ke dalam mulutnya? Baik. Jikalau masalah menggunakan inhaler ni, jikalau tidak ada waktu yang sunyi dari lelah, maka dimaafkan datang walaupun dalam keadaan bersih. Tapi kalau lelahnya sekejap, maka kita inhaler batal. Kalau siapa ke dalam ronggok sebab dia ada boleh berarti batal dulu semayang, dia pun seduh pergi semayang pula. Tapi kalau dia ni kakang lelah, tak ada masa sunyi, habis meliputi satu waktu semayang, maka dalam masa seperti ini dia duduk dah batal semayang. Puasa dah batal puasa, ada masa rest. Apakah hukum bila kita menghadiri bilik kahwin yang ada nyanyian? Nyanyian itu memakai set atas nyanyian lah. Kalau nyanyian perempuan, maka hukumnya kalau benda itu bukanlah menyebut kau yang baik, maka haram. Kalau menyanyi sekarang yang modelnya perempuan, harus dia pasang pada dia seperti. Kalau orang lelaki, makruh kita pasang. Melainkan harus pada nyanyian-nyanyian yang memuji-muji agama, yang berkait dengan hukum-hukum syarak, memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi. Lepas tu harus pasang kaset saja. Tapi kalau kita pergi hadir, hukumnya harus kita hadir. Boleh kita pergi makan dan kita cepat-cepat balik. Kerana majlis itu tidak baik. Cuma ulama kata kalau ada nyanyian-nyanyian yang haram, tak wajib kita hadir. Pasal asal hadir walimah ni wajib. Tapi dah ada nyanyian, tak wajib hadir. Kalau nak hadir juga, tak berdosa. Yang berdosa tuan rumah. Yang pergi pasal kaset orang nyanyi wah. Kita makan lebih kurang, kita tembak. Daya salam dah. Pasal ada nyanyian. Untung dah 5 riyal. Bila kita pergi semayang di masjid berjemaah, sedangkan sah sudah penuh, soalan saya di masa manakah harus kita cuit makmum depan sebelum takbiratul ihram? Kalau kita pergi depan ni, kita pergi semayang, sah telah tertutup rapat, maka ulama kata kita takbir dulu baru cuit orang depan. Jangan cuit dulu, haram, ganggu orang semayang. Tak boleh kita tak bagi-bagi cuit orang. Mana boleh?
Seorang sedang solat, kita nak ikut, kita kena cuit tanda jadi imam. Saya keliru, tolong jelaskan ni lagi. Ni cuit ke ni? Saya cuit saja ni. Mak rempit ke betul? Hak tadi nak sah penuh, nak sembahyang, cuit orang depan, hak tu sunat. Ni dah ada hadis Nabi SAW. Dah. Hak ni dia sembahyang seorang, mari seorang lagi nak buat imam duduk tepi dia, dia pergi cuit. Ni tak ada ulama kata. Ni rekaan semata-mata drama swasta, tak ada kena-mena hak hidup mata dalam mati, tak payah cuit. Tidur sebelah dia takbir kuat sikit, Allahu Akbar. Ada orang ikut aku. Pasal apa? Pasal imam tak wajib niat jadi imam pun. Dia tak sedar pun tak ada masalah. Nak kabur dia. Banyak orang pergi cuit. Serbang suruh aku. Ada ngaji. Jangan cuit, tak boleh. Cuit masalah kita nak pergi soft penuh, duduk belakang seorang makruh. Lepas takbir cuit supaya kita duduk dua orang dapat satu soft. Dua orang jika soft tak makruh dah. Tapi kalau nak ikut imam tak payah cuit. Tapi kalau nak cuit atas bahu lah, jangan pinggang. Berlewat kawan tu. Juga sini. Ada memang bunyi. Batang mayang. Nak. Bergerak dah. Benar atau tidak jika seorang itu terlalu baik, rapat atau berbudi kepada ulama atau ustaz akan dapat pertolongan daripada mereka di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam kitab beliau Tazkirah dengan tahqiq daripada beberapa orang ulama-ulama Mesir, bahawasanya di antara yang memberi syafaat itu ialah dari syuhada ulama. Orang mati syahid boleh memberi syafaat, ulama-ulama boleh memberi syafaat, iaitu ulama-ulama akhirat. Batulah kita berbudi dengan ulama-ulama. Ulama ajar kita supaya menjadi khodam bagi ulama. Kita jadi khodam untuk guru, khodam bagi orang alim. Sekalipun tok guru kita bukan tok guru besar, dia bagian ngajar tajwid kampung ni. Tak apalah. Nak kita buat baik ke dia, belanja dia makan, kita tolong ambil air payang dia, tak wa'i ke dia, insya-Allah boleh memberi pertolongan kepada kita. Nah, tu orang alim, tak nanti alim besar, tak nanti mujtahidin, bukan nanti jadi a'immah, bukan jadi imam mazhab. Tak, orang alim dengan ilmu akhirat, maka kita hendaklah buat berbudi, berbaik-baik dengan mereka, kerana ada hadis yang bertaraf hasan li ghairi yashfa'u yaumil qiyamah salasah. 3 golongan yang memberi pertolongan pada hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, yang kedua wasyuhada, yang ketiga wal ulama. Ulama-ulama. Disebut dalam kitab Kashful Ghummah, satu kitab Jawi tentang kejadian-kejadian hari akhirat, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mana-mana yang ada mengenali ulama atau tutup guru dulu masih hidup dalam dunia, ada buat baik, ada pergi minum air ke dia, ada beri suap makanan dalam mulut dia, maka mencarilah ulama itu pada hari ini, dia akan memberi syafaat kepada kami.